Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi-Go. Anda bersama saya Ekram. Ini adalah sebuah topik tentang budaya mistik yang unik di dalam masyarakat negara kita. Tentang macam mana ada sesetengah kaum di Malaysia yang mengamalkan pemujaan, tarian ataupun persembahan mistik di dalam kehidupan mereka. Mungkin bagi yang tidak percaya dengan kuasa mistik, kita tengok benda ni sebagai syirik. Tapi kita kena faham yang amalan mistik ini normal bagi mereka yang mengamalkan dan kita perlu hormati budaya mereka. Ada sesetengah kaum yang masih mengamalkan budaya ini tetapi menolak unsur-unsur syirik. Ada juga yang masih mengamalkan dan melihat ia sebagai satu benda yang suci dan patut diamalkan di dalam budaya mereka. Hari ini saya akan merungkai topik ini dari sudut melihat keunikan pemujaan mistik di dalam budaya. Tiada prejudis ataupun kritikan. Pastikan anda tonton dengan minda terbuka, jangan ada yang tertrigger. Ini adalah 5 upacara mistik di Malaysia yang unik. 5. Upacara main puteri. Ahli sejarah berpendapat yang tradisi main puteri ini telah wujud sejak 6,000 tahun sebelum Masihi. Dikenali dengan pelbagai nama seperti upacara main teri ataupun upacara main peteri, tetapi popular dengan nama upacara main puteri. Ini adalah sebuah upacara yang diamalkan oleh segelintir penduduk Kelantan pada masa dahulu. Main puteri akan dipersembahkan sebagai satu kaedah perawatan samada untuk mengembalikan semangat seseorang, merawat kekusutan jiwa, merawat penyakit yang tidak dapat dikesan ataupun mengubat seseorang yang terkena apa-apa sahaja jenis gangguan mistik. Di upacara main puteri ini akan ada satu adegan di antara seorang anak raja yang hidup beratus-ratus tahun dahulu. Adegan tersebut akan dimainkan oleh dua orang yang dikenali sebagai Tok Peteri sebagai ketua, dibantu dengan sebuah lagi watak yang dikenali sebagai Tok Midok. Adegan mereka ini akan diikuti dengan irama muzik tradisional yang dimainkan oleh awak-awak. Pesakit yang ingin diubati juga akan berada di sekitar mereka. Dengan menggabungkan mentera bahasa Melayu Kelantan dan juga penggunaan ayat-ayat Al-Quran, mereka memainkan adegan bersoal jawab. Di kemuncak adegan ini, mereka yang memainkan Tok Teri dan Tok Mindok akan menyeru semangat mistik untuk masuk ke dalam badan mereka. Dan di sinilah akan mula soal jawab bertanya penyakit yang dihadapi oleh si pesakit. Begitu juga dengan cara untuk merawat pesakit tersebut. Mereka kemudian akan mengangkat sakit dari badan si pesakit untuk dipindahkan ke dalam badan Tok Teri, di mana Tok Teri akan menjadi pengantara secara langsung menyembuhkan pesakit. Dan itulah macam mana upacara main puteri dipersembahkan. Hari ini, ia hanya dimainkan semula untuk tujuan persembahan sahaja tanpa menggunakan elemen-elemen mistik. 4. Tarian Mak Yong. Ini adalah satu tarian yang telah wujud sekitar abad ke-19 lagi. Tarian Mak Yong pada asalnya dipersembahkan di istana untuk tontonan orang awam. Ada dua tujuan persembahan ini dilakukan. Satu untuk tujuan hiburan dan yang kedua adalah untuk mengubati orang yang sakit. Tarian Mak Yong kalau di Malaysia memang signifikan ataupun lazim di Kelantan. Tapi tahukah anda disebabkan ia bersifat syirik, ia telah diharamkan oleh Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz semasa pentadbirannya menjadi Ketua Menteri Kelantan. Walaupun begitu, Mak Yong juga wujud di seluruh Nusantara, termasuklah di Terengganu, Patani, Kedah dan di Kepulauan Riau, Indonesia. Kalau upacara main puteri tadi hanya melibatkan 2 orang sahaja, Mak Yong pula melibatkan banyak watak, termasuklah watak puteri, watak raja, watak dewa, watak jin, watak binatang dan sebagainya. Mereka ini kemudian akan memainkan watak masing-masing diikuti dengan alunan muzik tradisional. 3. Tarian Kuda Kepang. Tarian kuda kepang ataupun dikenali di Indonesia sebagai tarian kuda lumping. Pada asalnya ini adalah budaya dari Jawa, Indonesia yang kemudian dibawa oleh kumpulan penghijrah ke Semenanjung Malaysia.
Lazimnya ia menjadi tarian rakyat di Johor. Permainan kuda kepang adalah sebagai satu simbol rakyat Pulau Jawa yang berjaya mengusir penjajah British yang menindas rakyat di sana. Mereka akan membuat bentuk kuda daripada bulu-bulu yang halus dan meletakkan hiasan halus sebagai rambut kuda. Berbentuk warna-warni terpulang dengan acara di mana ia dimainkan. Ada ketika pemain kuda kepang akan memakai topeng dan mereka ini akan menari mengikut irama lagu yang dimainkan. Selalunya persembahan kuda kepang akan dimainkan ketika upacara perkahwinan dan juga upacara keramaian yang lain. Apa yang unik, kuda kepang juga pernah digunakan untuk tujuan pemujaan dan mengamalkan ilmu mistik. Mereka akan melakukan ritual ini untuk berkomunikasi dengan roh keluarga mereka yang sudah lama meninggal dunia. Mereka berkomunikasi untuk pelbagai tujuan, sama ada untuk mengusir roh jahat, mendapatkan kuasa, mengubat penyakit ataupun untuk mendapatkan perlindungan. Di Johor, disebabkan ia mengandungi unsur-unsur syirik, kerajaan Johor telah memfatwakan kuda kepang ini sebagai haram sekitar tahun 2009. Namun begitu, masih ada lagi komuniti yang mengamalkan tarian ini tetapi membuang unsur-unsur syirik. Mereka berpendapat kuda kepang masih dianggap sebagai budaya yang tidak patut dilupakan. Kalau kita boleh lihat antara persembahan yang dipaparkan di berita harian menunjukkan beberapa orang penari menari sehingga mereka di dalam keadaan separuh sedar. Ketika inilah mereka akan dirasuk oleh semangat kuda kepang. Semasa dirasuk, mereka seperti mendapat satu kuasa yang luar biasa. Ada yang memecahkan kelapa dengan kepala, ada yang memecahkan kaca, ada pula yang disebat berkali-kali. Namun begitu, kuasa-kuasa ini dikatakan akan hilang kalau mereka sudah tidak lagi dirasuk. Itulah kisah tentang tarian kuda kepang. 2. Ulek Mayang. Ini pula adalah satu tradisi masyarakat Terengganu. Satu tradisi yang bermula beratus-ratus tahun dahulu. Kononnya, pada asalnya ia adalah satu mentera untuk menghalau roh jahat yang datang dari laut. Mentera ini sering menjadi amalan para pelaut suatu ketika dahulu. Setiap kali mereka ditimpa bencana di laut, mereka akan membaca mentera Ulek Mayang. Mengikut kisah legenda, dari mentera, ia diamalkan di peringkat masyarakat pula, tetapi ia telah diubah menjadi lagu dan tarian diikuti dengan alunan muzik kuling tangan dan gong. Mengikut kisah legenda, Ulek Mayang ialah kisah tentang seorang puteri laut yang jatuh cinta dengan seorang nelayan. Disebabkan rasa cinta yang sangat dalam, dia kemudian menculik roh nelayan tersebut untuk dibawa ke dasar laut bersamanya. Manakala jasad nelayan tadi kosong, tidak mempunyai roh, tinggal di darat. Bila seorang bomoh cuba untuk mengembalikan roh pemuda tadi, maka berlakulah pertempuran dahsyat di antara puteri dan 6 orang adik-beradiknya dengan bomoh tadi. Sehingga hari ini, lagu tradisi Ulek Mayang sering dikaitkan dengan perkara-perkara mistik. Apa tidaknya, dengar sahaja alunan lagu tersebut pasti meremangkan bulu roma anda, khususnya kalau anda bersendirian, dan dimainkan pada waktu malam di tepi laut. Kononnya alunan lagu ini seakan menyeru benda-benda mistik untuk datang dan mendampingi sesiapa yang mendengar. Dan mengikut beberapa kisah yang dikongsikan di internet, sesiapa yang dirasuk oleh semangat Ulek Mayang ini akan menari dengan raut wajah yang menyeramkan. Walaupun begitu, tanpa melibatkan elemen mistik, hari ini Ulek Mayang masih lagi dipersembahkan sebagai satu simbol budaya dan tradisi masyarakat Terengganu. 1. Ritual Bobohizan. Ini pula adalah ritual yang berasal dari Sabah. Diamalkan oleh setengah suku kaum Kadazan Dusun untuk menyeru semangat padi. Upacara ini akan diketuai oleh seorang ketua yang dikenali sebagai Bobohizan ataupun Bobolian. Mereka ini akan memuja semangat yang dikenali sebagai semangat Bambazon. Mereka percaya semangat Bambazon ini kemudian akan memberikan masyarakat Kadazan Dusun perlindungan, tanah yang subur, secara langsung membuatkan padi yang ditanam tumbuh dengan subur.
Bobohizan ini juga dianggap mempunyai kebolehan untuk menjadi pengantara di antara masyarakat Kadazan Dusun dengan semangat babazon, membuatkan mereka memiliki kebolehan untuk mengubati orang yang sakit dengan menggunakan herba semula jadi. Sejarah Bobohizan ini walaupun kita tengok mempunyai unsur mistik yang mungkin menakutkan bagi sesetengah orang, tetapi upacara ritual Bobohizan masyarakat Kadazan Dusun ini diterima dengan terbuka sebagai satu budaya yang perlu dipelihara oleh penduduk di seluruh negeri Sabah. Sejarah dan asal-usul ritual ini membawa kepada pelbagai perayaan masyarakat Sabah yang lain, termasuklah Pesta Keamatan, yang kemudian memperketengahkan banyak acara seperti acara unduk ngadau dan sebagainya. Secara langsung, ritual Bobohizan ini adalah satu simbol budaya yang perlu diraihkan untuk penduduk di seluruh Sabah. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah antara budaya-budaya mistik di dalam masyarakat kita. Kalau anda mempunyai cadangan tentang topik-topik mistik dan misteri yang anda ingin saya rungkaikan, tinggalkan juga cadangan anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik pada setiap hari. Semoga episod pada hari ini bermanfaat dan menarik untuk anda. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kubi-Kubi Go, menarik setiap hari.